Yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terenggagu, tarun iman, maju berkah berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan, berkat bumi ini, dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan diriakan aku, pada thayyibah. Kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju, berkat sejahtera, tekad kami, impian semua maju, berkat sejahtera.
niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu, Darul Iman maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beri akan maju bertambah iman, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu, Darul Iman maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat
wajib disyukuri. Nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia. Negeri akan patuh pada thayyibah, wa rabbun ghafur. Sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju, berkat sejahtera, tekad kami, impian semua maju, berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat sama-sama kita mengadakan ataupun meneruskan kelas talaki kita pada malam ini, iaitu siri yang kelima. Jadi sebelum saya serah kepada Al-Fadhil Ustaz, saya nak minta kepada semua yang join sekarang ni, pakat-pakat share, moga-moga dengan kita share orang lain juga dapat manfaat insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Waffiqna taufiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur, tuan-tuan dan puan-puan, penonton, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang pertama sekali Allah Taala bagi kekuatan kepada kita, bagi kefahaman kepada kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan kita. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala yang lahir pada tahun 931 Hijrah, wafat pada tahun 976 Hijrah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita muka surat berapa? 3. Muka surat 25. Mungkin berbeza daripada satu cetakan kepada satu cetakan yang lain. Jadi katanya wattaghayyurul mu'athiru bi tahirin aw najisin ta'mun aw launun aw rihun. Jadi sebelum daripada ni kita bincang yang pertamanya adalah berkenaan dengan air mutaghayyir, air yang berubah dengan suatu perkara yang suci. Jadi sebelum ni kita bincang berkenaan dengan air yang berubah dengan suatu yang suci. Okey, boleh. Dan kita lepas daripada tu kita bincang juga berkenaan dengan air yang banyak yang berubah dengan najis. Jadi kita ada ataupun kita kita pernah menyentuh perkataan berubah sama ada air yang mutlak bercampur dengan benda yang suci akhirnya dia berubah, maka ada hukum tertentu. Air yang banyak apabila jatuh najis ke dalamnya, tiba-tiba najis tersebut mengubahkan air itu. Jadi kita ada perkataan taghayyur, berubah. Katanya wattaghayyurul mu'athiru, at-taghayyuru mubtada, manakala ta'mun itu khabar. Perubahan yang mempengaruhi, perubahan yang mempengaruhi ataupun perubahan yang memberi kesan. Perubahan yang memberi kesan pada hukum air. Perubahan saat itu dengan benda yang suci ataupun dengan benda yang najis, bitahirin, ta'alluq pada taghayyur. Perubahan yang mempengaruhi hukum air ataupun yang memberi kesan pada hukum air, perubahan dengan benda yang suci ataupun dengan benda yang najis. Perubahan tersebut adalah ta'mun aw launun aw rihun. Ta'mun makna rasa, aw launun ataupun warna, aw rihun ataupun bau. Benda yang nak khabar. Kan sebelum daripada ni kita bincang dia, antara air yang suci tapi tidak menyucikan adalah air al-mutaghayyir. Air yang berubah. Tapi taghayyuran fahishan. Perubahan yang cukup teruk. Bitahirin dengan sesuatu yang suci. Okey, perubahan tu kita tengok sudut mana perubahan. Adakah maksud perubahan saat itu daripada air bertukar jadi kayu? Ataupun daripada air bertukar jadi batu? Kan perubahan kan? Tak, kata ulama. Jadi maksud dengan perubahan tersebut adalah benda. Yang pertama, ta'mun. Yang keduanya, launun. Yang ketiganya, rihun. Sama juga dengan masalah air yang sedikit semata-mata jatuh najis ke dalamnya, sama ada berubah ataupun tidak air tersebut, maka najis itu menajiskan air. Air yang banyak jatuh najis ke dalamnya, najis tidak menajiskan air, melainkan apabila najis saat itu mengubahkan air. Okey. Perubahan yang dimaksudkan saat ni tu apakah?
perubahan tersebut, ataupun apakah yang dimaksud dengan perubahan tersebut? Perubahan yang mempengaruhi pada meletakkan ataupun pada hukum bagi air. Kata ulama, perubahan itu adalah ta'mun au launun au rihun. Faham? Okay, habis. Habis masalah tu. Kita masuk masalah lain pula. Walau ishtabaha ma'un tahirun binajisin ijtihad. Sekiranya kesamaran. Apa makna kesamaran? Tidak jelas. Samar-samar. Tidak sama-sama. Kesamaran tidak jelas. Ni faham tak kesamaran ni? Okey, faham tak apa? Jika sekiranya kesamaran oleh ma'un, oleh air tahirun yang suci. Air yang suci. Suci lagi menyucikan. Yang dimaksud dengan tahir di sini adalah air yang suci lagi menyucikan. Katakanlah air ni air mutlak, suci lagi menyucikan. Kesamaran binajisin. Maksud najis di sini adalah bima'in mutanajis, dengan air yang terkena najis. Air yang jadi najis. Jadi kesamaran air yang suci dengan air mutanajis. Okey, kita kata sekarang ni kita ada air yang suci dan lagi menyucikan, dan ada air mutanajis. Okey, nampak ni? Nampak? Cuma sekarang ni ada dua bekas air. Ada dua bekas air. Satu bekas air tahir mutahhir. Ada bekas yang kedua air mutanajis. Cuma orang tu dia kesamaran. Apa maksud kesamaran? Hak mana se? Hak mana se air suci, hak mana se air mutanajis. Air dalam tandas dia ada dua beledi. Ada dua beledi. Tadi dia masuk tadi, dia tengok ada tak cicok. 3 utik, dia buang. Jadi bermakna hak yang masuk tak cicok saat ni tu mutanajis. Dia pun tubik, dia masuk mula, hak mana masuk tak cicok saat ni? Jadi kesamaran lah. Okay, boleh faham? Kata ulama, ijtihada. Maksud berijtihad, dia perlu berijtihad. Apa maksud berijtihad? Dia perlu mencari alamat. Yang mana dengan alamat tersebut terjadi kuat sangkaan manakah air yang dikatakan sebagai air yang suci lagi menyucikan. Faham? Dia mikir, aku masuk tadi, aku masuk gini. Contoh, aku masuk gini, lepas tu aku tengok gini, aku buang gini. Oh, ni berat ni. Tu mana dipanggil dia? Ijtihad. Ijtihad mesti kena bersandarkan kepada benda alamat. Ijtihad dia tidak sampai kepada yakin. Dia ijtihad yang sampai kepada benda sangkaan yang kuat. Faham? Dia sampai kepada sangkaan yang kuat. Kalau dia mikir, nampak, ni ni sebenarnya. Kau ni. Okey, tu jelas lah. Tak ada masalah lah. Jadi jelas hak ni hak yang suci, hak ni hak yang mutanajis. Hak ni tak jelas. Cuma apabila dia berijtihad, maka hak yang dia rasa kuat suci saat itu, maka boleh dia guna. Faham lagi yang? Faham lagi? Boleh diguna kerana dikuatkan dengan ijtihad. Faham? Boleh diguna kerana dikuatkan dengan ijtihad. Hakikat hak yang dia tidak tahu, dia tidak tahu, hak tu dimaafkan. Maksudnya, andai kata apa hak yang dia sangkakan bahawanya senyap air itu adalah air yang suci lagi menyucikan, tapi pada hakikatnya yang dia tidak tahu bahawa senyap air itu adalah air mutanajis, maka ia dimaafkan. Dia boleh guna kerana benda air tersebut dikuatkan dengan ijtihad dia. Hukum ijtihad di sini ada kala sunat, ada kala wajib. Ada kala sunat, ada kala wajib. Ataupun cakap hukum ijtihad di sini kadang-kadang bukan antara sunat dengan wajib, kadang-kadang wajib, kadang-kadang harus. Itu baru betul. Bukan di antara sunat dan wajib, di antara
wajib dengan harus. Bilakah wajib berijtihad? Ketika kesamarang di antara dua bekah air, sama ada suci, di antara dua bekah air, hak mana suci, hak mana mutanajis. Bilakah wajib berijtihad? Wajib berijtihad sekiranya dia tidak mampu untuk mendapati air yang diyakini suci. Tak ada dah air, hak yang ada dalam dua bekah tu je. Nah, nampak? Maka ketika tu jadi wajib dia berijtihad untuk dia guna air tersebut untuk berwuduk ataupun mandi wajib ataupun basuh najis. Jelas. Tetapi kalau ada air yang diyakini suci, maka ketika tu bukan lagi wajib ijtihad, bukan harus sahaja ijtihad. Memang ada dua beledi saat ni tau. Hak yang kesamaran, hak mana suci dan hak mana najis. Nampak? Tapi dalam masa yang sama, air pahit nampak. Mikir benda pakai buka air pahit je. Tapi kalau dia tak mau buka air pahit tu dia kini suci. Kalau dia tak mau buka air pahit, tetap nak berijtihad, apakah hukum? Harus. Faham? Habis. Lepas daripada dia berijtihad, ataf pada ijtihada wa tatahhara, dan dia bersucilah bima dhanna taharatahu, dengan barang, yakni dengan air yang dhanna, yang dia menyangka, yang dia menganggap, dia dhan kuat sangkaan, yang dia anggap taharatahu suci dia. Mana hak yang dianggap suci, selepas daripada dia duk fikir, dia berijtihad, tengok kepada sandarang-sandarang dia, hak ni kuat suci, maka dia guna air tersebut untuk bersuci. Baik. Jelas Jelas tak? Sekarang ni Imam Nawawi ada sebut tak? Perhatian boleh. Imam Nawawi ada sebut tak? Sebelum daripada waqilah, ada tak sebut mampu ataupun tidak di atas air yang diyakini suci? Ada tak sebut? Tak ada. Lepas daripada itu dia kata waqilah dan kata qil. Ni baru ni kita khabar dah. Berapa kali dah kita khabar istilah waqilah. Ingat tak sebelum ni kita khabar dah? Istilah waqilah. Masalah ni ada khilaf. Tapi pandangan waqilah ni adalah pandangan yang dhaif. Waqilah in qadara ala tahirin biyaqinin falah. Ni kata qil, jika mampu ia di atas air yang suci dengan diyaqini, dengan yakin, suci dengan yakin. Fala ay fala yajtahidu, maka tidak boleh dia berijtihad. Jadi bermakna pandangan hak yang pertama tadi, dia boleh berijtihad ketika kesamarang di antara air yang suci lagi menyucikan dengan air mutanajis adalah secara umum. Maksudnya secara umum, sama ada dia mampu untuk mendapati air yang diyakini suci ataupun tidak mampu untuk mendapati air yang diyakini suci. Jelas? Jelas tak? Jelas? Cuma hukum berbeza. Kalau dia mampu mendapati air yang diyakini suci selain daripada dua air yang kesamarang saat ni, maka hukum berijtihad ketika itu adalah harus. Kalau dia tidak mampu untuk mendapati air yang diyakini suci, hanya air itu je ada, maka hukum berijtihad ketika itu adalah wajib. Tapi di sana ada pandangan yang kedua. Pandangan ni bukan pandangan kuat. Sebab tu dia kata benda waqilah. Dia katakan dia kata waqilah. Waqilah ni bukan pandangan yang kuat. Dan perkataan waqilah ni adalah pandangan bagi ashab asy-Syafi'i, bukan aqwal asy-Syafi'i. Tu kena ingat. Yang mana ada pandangan sebahagian daripada ashab asy-Syafi'i berpandangan bahawasanya kalau dia mampu untuk mendapatkan air yang diyakini suci selain daripada dua bekah tersebut, maka tidak boleh dia berijtihad. Jelas tak? Habis. Wal a'ma ka basirin fil azhar. Jadi hak yang tadi duk cerita orang hak yang boleh melihat. Dah orang buta, wal a'ma, orang yang buta, ka basirin, seperti orang hak yang dapat melihat, fil azhar, pada qaul al azhar. Ingat tak? Istilah al azhar sebelum daripada ni kita bincang dah. Kan? Jelas Masalah ni ada khilaf di antara aqwal asy-Syafi'i. Apa yang disebut oleh adalah hak yang rajih, manakala muqabil dia adalah marjuh,
Dan khilaf di sini adalah khilaf yang kuat. Khilaf yang kedua, yang kuat madrak dia. Sandaran dia kuat. Tapi hak ni lebih kuat lagi. Jadi maksudnya, hak yang kita bincang saat ni tu, untuk orang yang jelek, hak tu sepakat ulama. Okey, boleh faham? Hak tu sepakat. Untuk orang jelek, hak tu sepakat ulama. Nampak? Manakala untuk orang buta, berlaku khilaf. Pandangan yang kuat, orang buta sama dengan hukum orang jelek. Sebab orang buta pun boleh berijtihad dalam masalah ni. Okay, habis. Dan nak ijtihad lagu mana? Okey, sekarang ni, sifat air ada apa? 3. Yang pertama, rasa. Yang kedua, warna. Yang ketiga, bau. Jadi, warna mungkin tidak dapat dilihat oleh orang buta. Tapi masih dah orang buta saat itu dapat mencapai sifat air melalui sifat yang lain. Boleh tak dia tahu sifat air? Boleh, dengan cara bau. Sebagai contoh kan. Seterusnya, au ma'un wa baulun lam yajtahid ala sahih. Au ma'un wa baul. Ataf pada tadi. Ataf pada ma'un tahirun binajis. Au ma'un wa baulun. Kesamarang oleh air dan air kencing. Jadi menakut. Nak pergi kecing tandah, menakut. Malang dia bangun. Dia pun kecing dalam botol. Botol air mineral. Malang tu dia banyak minum air. Jadi kecing pun warna putih juga. Lama lak situ air kecing dia saat ni tu bau pun hilang belaka dah. Contoh je, kita buat contoh. Lama. Jadi dalam bilik dia tu ada air mineral se. Ada air kecing se. Dia pun buka kok mana se air kecing. Warna sama Tapi dia yakin ada air kecing sebotol, ada air mineral sebotol. Nampak? Tapi kok mana se Sebab 3 ulang biasa air kecing bau lagi. Jadi warna kuning. Ni contoh je, kita buat contoh. Warna sama je Sudahlah kok mana se kata Syafiq. Baik. Maka kata ulama lam yajtahid. Tidak boleh berijtihad. Kalau air mutlak dengan air kencing tidak boleh dia berijtihad. Okey, boleh faham? Tidak boleh berijtihad ala sahih di atas pandangan hak yang sahih. Sahih macam kita kata sebelum daripada ni adalah masalah khilafiyah di antara pandangan ashab asy-Syafi'i. Pandangan ni hak yang kuat, muqabil dia adalah lemah. Khilaf di sini bukan khilaf yang kuat. Okey. Soalannya, kenapakah tidak boleh berijtihad seperti permasalahan hak yang sebelum? Kerana ijtihad ni dia menguatkan. Dia menguatkan apa yang ada pada sesuatu. Dia menguatkan suci yang ada pada sesuatu. Dia menguatkan dia suci yang ada pada sesuatu. Okey, sekarang ni perhati molek. Air mutlak, lepas tu air mutanajis. Air mutanajis ni asal dia air. Tapi jatuh najis dalam. Jadi ada pada dia taharah. Faham? Faham tak lagi? Tapi air kecil ni boleh tak digunakan untuk taharah? Tak. Jadi ijtihad dia tidak mampu untuk menguatkan air kecil sehingga boleh digunakan untuk bersuci. Jelas? Tapi air mutanajis ada padanya taharah. Maka ijtihad boleh menguatkan taharah yang ada pada dia. Okey, nampak? Dah cara dia lagu mana? Cara dia lagu mana? Kalau ada air lain, cara dia adalah cara air tu. Dia ambil air lain, buang belakang dulu. Kalau ada air lain. Dah kalau tak ada air lain,
Kalau tak ada air lain, ada dua tu je. Katanya bal yukhdatani. Dicampurkan kedua-duanya. Campur. Adakah mesti kena campur tak? Cuah pun apa? Cuah belaka dua-dua. Ha, mudah. Kenapakah ulama kata kena campur? Mazhab Imam Syafi'i, seperti apa yang disebut oleh Imam Nawawi, ulama ketika dia cakap lagu ni, dia bukan cakap macam kita. Ada sandarang dia. Dia cakap ni, dia ada kaedah dia. Ada sandarang dia. Dia suruh campur ni sebab apa dia? Sebab dia nak tayamum. Masalah tayamum, kerana tidak ada air, tidak boleh bertayamum ketika ada air. Sekarang ni dia yakin tak ada air. Yakin ada air, air yang suci lagi menyucikan. Cuma tak tahu buat mana je. Maka nak hilangkan wujudnya air, maka caranya adalah campur. Ha, jadi kan dia? Jadi mutanajis. Tak nak guna dah. Jadi bermakna tak ada air ataupun cuah lagi. Faham? Nampak tak? Sebab Allah Ta'ala khabar gitu dalam Quran. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Falam tajidu. Ketika mu tidak dapat air, maka hendaklah mu tayammum. Tak ada air, mu tayammum. Ketika yakin tak ada air, mu tayammum. Sekarang ni air ada tak? Air ada. Faham? Nah. Lepas tu bagulah summa yatayammam, kemudian dia bertayammum. Summa yatayammam, kemudian dia bertayammum. Baik. Bertayammum ganti daripada wuduk ataupun ganti daripada mandi wajib. Au wa ma'u wardin. Au wa ma'u wardin. Dia kita ada dua. Au satu, wa ma'u wardin. Dua huruf ataf. Asal lagu mana? Awish asalnya awish tabaha ataupun kesamarang. Ma'un wa ma'u wardin. Itu asal lagi. Au wa ma'u wardin, au ishtabaha ma'un wa ma'u wardin. Ataupun kesamarang oleh air dan air mawar. Ketidak air mawar. Air bunga ros. Boleh? Air mawar. Air mawar ke air bunga mawar? Kita panggil tu. Kita panggil bunga mawar gitu kita panggil kan tu. Ke panggil air dia? Kan ni? Air mawar ha. Bunyi lain aku panggil. air mawar. Kang air tu anem dia ni. Warna dia air mawar. Mu tak tahu tak? Ada kan tahu kan? Warna putih. Jadi air mawar yang hilang bau. Air mawar ni dia ada bau. Jadi tidak boleh guna untuk bersuci. Sebabkan bukan air mutlak. Hilang bau. Okey. Air tu hilang dah bau. Jadi macam air biasa. Maka ketika tu kata ulama, tawadda'a bikulli marrah. Cara dia berwuduk dengan setiap satu. Tawadda'a bikullin marratan. Bau tu. Berwuduklah ia bikullin. Mana bikullin? Dengan setiap daripada keduanya. Bikulli wahidin minhuma. Marratan sekali. Faham tak? Ada dua ni. Ada air mutlak. Ada air mawar. Cara dia mudah je. Benda. Dan air mawar ni suci ke najis? Suci. Jadi cuma tidak menyucikan. Jadi cara dia wuduk ni sekali. Wuduk ni sekali. Basuh tangan ni sekali. Basuh tangan ni sekali. Nampak? Baik. Itu cara dia. Waqila, cuma ada sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya lahu al-ijtihad, harus baginya berijtihad. Dalam masalah air mutlak, kalau kesamarang dengan air mawar, boleh dia berijtihad. Okay, habis. Tapi ini bukan pandangan yang kuat. Wa idza ista'mada ma dhannahu araqal akhar. Okey, boleh apabila dia telah menggoda ma dhannahu, barang yakni air, dhannahu yang dia sangkakan air itu suci, lagi menyucikan. Di dalam masalah ishtabaha alaihi ma'un wa
ma'un wa mutanajjis. Ma'un mutlaqun wa ma'un mutanajjisun. Kesamaran atasnya oleh air mutlak dengan air mutanajjis. Maka dia berijtihad. Lepas daripada dia berijtihad, maka adalah hak yang kuat sangkaan dia air itu suci. Katakanlah hak bekas biru tu dia rasa hak ni hak suci. Bekas merah dia rasa hak tu hak yang mutanajjis. Maka dia boleh guna daripada bekas biru. Bekas merah cara dia adalah kena cuah. Araqal akhar, maka dia kena cuah hak yang satu lagi. Cuah hak satu lagi. Sebab mutanajjis. Tapi dalam masalah ni, perhati molek. Dalam masalah ni sekiranya, perhati molek sekiranya dua bekas tersebut kalau dicampurkan, dia tidak cukup dua qadah. Tapi kalau dua bekas tersebut dicampurkan cukup dua qadah, maka campur. Sebab apabila cukup dua qadah, maka dia akan bertukar menjadi benda suci lagi menyucikan. Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Bila air itu cukup dua qadah, dia tidak menanggung kekotoran. Okey je lah. Jadi dia cuah. Hukum cuah di sini bukan wajib, sunat je. Sunat cuah bukan wajib. Tak cuah pun tak apa, tak dosa pun. Tapi katanya fa in tarakahu, maka jika tarakah dia tidak cuah air, dia lock gitu lah. Dia tarakah makna dia meninggal, membiarkan. Maksudnya tak cuah lah. Lepas dah betul nak semayang asar pula, nak ambil wuduk, nak ambil air dalam bekas biru, air mari mikir kok lain dah. Mari mikir kok lain dah. Ye lain. Sudah warna. Hei, kok ni tukar dah tadi, nampak hak biru. Hak ni nampak merah pula dah. Okey, boleh tak dia nak guna hak merah? Kata ulama, fa in tarakahu wa taghayyara dhannuhu lam ya'mal bisani. Jawab bagi in, tidak boleh dia beramal dengan hak yang kedua. Tidak boleh diguna hak yang kedua, tak boleh. Faham? Faham tak lagi? Sebab dia tidak boleh guna yang kedua, kerana kalau boleh guna yang kedua, maka ijtihad yang pertama tadi akan terbatal. Faham? Ijtihad yang pertama akan terbatal. Sebab dia? Sebab hak tadi najis lah kalau begitu. Nampak kan? Baik. Katanya lam ya'mal bitsani 'ala nas, di atas nas. Nas di sini bukan nas Quran dan hadis, bukan. Kita cerita dah nas benda. Nas Imam Syafi'i. Jadi benda ni memang disebut secara jelas oleh Imam Syafi'i. Walaupun ada sebahagian daripada ashab Syafi'i berpandangan bahawasanya boleh dia beramal dengan yang kedua. Tapi nas Syafi'i tidak dibolehkan. Imam Ibn Suraij, berarti mula Imam Ibn Suraij, seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam masalah ni dia ada qaul mukharraj. Kan kita kalau sebut kata ala nas, bermakna ada qaul mukharraj ataupun ada pandangan yang kedua bagi ashab Syafi'i. Faham? Dia buat qaul mukharraj, maknanya dia takhrijkan. Dia ambil hukum daripada masalah yang lain yang nampak masalah tu sama dengan masalah ni tapi hukum berbeza. Dia letak hukum di sana, ambil hukum di sana, dia letak di sini. Dia takhrij tu daripada permasalahan berubah ijtihad dalam menentukan kiblat. Ketika dia semayang, dia tak tahu arah kiblat, nak semayang tak tahu arah kiblat, maka dia kena berijtihad. Cari alamat-alamat. Tiba-tiba dia berijtihad nampak kau ni, maka dia semayang kau ni. Nak semayang kali kedua, berat kau ni, maka dia kena semayang kau lain pula. Tak dia ikut yang pertama sebab ijtihad dia berubah. Dok pertama tadi sah. Hak kedua pun sah. Sah kerana dia berijtihad. Kerana dia
berijtihad. Masuk sembahyang yang ketiga, kok nu pula? Kok lain pula? Kena ikut lah. Dah dua tadi sah tak? Sah. Masuk sembahyang yang keempat, kok lain pula? Kena ikut lah. Ijtihad dia. Hak tadi tiga sah tak? Sah. Pak arah di sembahyang sah berlaku. Maka Imam Ibn Suraij mentakhrijkan daripada permasalahan tersebut, lalu itu dia mengeluarkan hukum bahawasanya berubah ijtihad dalam masalah air juga boleh digunakan. Okay, nampak? Tapi itu bukan pandangan mu'tamad. Jadi seterusnya bal yatayammamu, bukan dia kena bertayamum. Dia kena bertayamum bila i'adatin, tanpa perlu diulangkan, tanpa perlu membuat, tanpa perlu ulang. Fil asah, mengikut kaul asah, dia kadang-kadang kita bertayamum tapi kena ulang balik. Bukan tak sah sembahyang dengan tayamum tersebut, sah, tapi oleh kerana ada kekurangan dia, tidak cukup syarat dia, maka perlu diulang balik. Masalah ni tidak perlu diulang semula. Tidak, tidak perlu diulang balik. Dia ada kala tayamum kena ulang balik sembahyang. Hak ni adakah kena ulang balik? Tak dah. Katanya walau akhbarahu bitanajjusihi maqbulur riwayah wa bayyana as-sabab aw kana faqihan muwafiqan i'tamadah. Walau akhbarahu, sekiranya mencerita, hu tu maf'ulun bih, mencerita kepada seseorang, bitanajjusi, dengan tanajusnya air, jadi najisnya air. Air ni jadi najis air ni. Siapa yang mencerita? Atau fa'il bagi akhbarah. Maqbulur riwayah, orang yang diterima periwayatannya. Maqbulur riwayah ia lain daripada maqbulus syahadah. Orang yang diterima riwayat dia, syarat dia mesti orang adil. Mesti dia benda orang adil. Mesti orang adil yang bercakap benar. Mesti orang yang adil yang bercakap, mesti orang yang adil bercakap benar pula, silap. Mesti mukallaf yang adil. Itu baru betul. Itu maqbulur riwayah. Mesti mukallaf, maksudnya berakal, baligh. Lepas tu mesti kena adil. Orang fasik, orang kafir tak terima lah. Dah kira lah dia orang puang, kau lelaki, dia masuk dalam maqbulur riwayah belaka. Jadi katakanlah orang lelaki ni orang Islam. Orang lelaki ni orang Islam. Dia budak gila. Dia balik dah. Lepas tu dia adil, bukan fasik dia, bukan orang kafir dia. Maka dia dinamakan maqbulur riwayah. Tiba-tiba dia kabur air ni, kena najis air ni. Lepas tu wabayyana sabab. Dan dia menyatakan sebab. Dia menyatakan sebab. Dia kabur sebab dia. Nah, satu masalah. Tidak jawab lagi. Tu cara kitab fiqh lama begitu. Kadang-kadang dia orang bagi satu masalah, dua masalah, tiga masalah, empat masalah, lima masalah. Cukup 10 baru dia jawab. Ada ke pening? Tidak jawab lagi tau. Au kana faqihan. Ataupun orang yang menceritakan saat ni tu, dia memang diterima riwayah, tetapi dia tidak menyatakan sebab. Cuma dia faqih. Dia orang yang alim fiqh. Itu asal makna faqih. Tapi di sini, faqih di sini bukan mesti alim fiqh. Faqih di sini adalah orang yang tahu hukum hakam taharah, hukum hakam najis, hukum hakam taharah dan hukum hakam najis. Dia tahu. Orang faqih saat itu muwafiqan. Muwafaqat. Sama dengan orang yang dia cerita,
orang yang dia khabar pada mazhab. Sebab kalau mazhab berbeza, mungkin di sisi aku najis, di sisimu tak najis. Okey, boleh faham? Jawab bagi lau untuk dua permasalahan. I'tamadah. Dia kena i'timad, kena berpegang kepada apa yang dicerita oleh maqbulur riwayah tadi. Okey, kesimpulan. Kita baca sekali lagi untuk kesimpulan. Sekarang ni katakanlah, okey, kita guna istilah dia maqbulur riwayah. Kita tidak makna maqbulur riwayah. Seorang yang diterima cerita dia khabar ke Amin, Ming, air dalam beledi ya. Air tu air mutanajis ya. Air dalam beledi tu mutanajis. Maka Amin kena tengok dulu. Kena tengok mana? Dia saat ni pandai tak hukum hakam taharah? Pandai tak? Boleh faham? Kalau dia tak pandai, Amin tidak boleh. Maksudnya Amin saat ni tu tak mau pegang pandangan dia, tak ada masalah, dia bolehkan. Kalau dia tidak menyatakan sebab. Sekali lagi ya. Kau tak faham lagi ya? Sekali lagi. Berarti molek. Buka mata luah. Bukan linga luah, mata luah. Berarti molek. Sekarang ni air dalam beledi air dalam beledi. Syafiq khabar Amin. Nak ambil tau. Nak ambil wudu. Jangan air najis tau. Okey. Sekarang ni Amin boleh terima tak apa yang Syafiq khabar? Maksudnya kalau Amin, aku nak guna kau. Sah ke tak? Boleh faham? Aku nak guna tak? Sah ke tak? Okey. Kata ulama kena tengok dulu. Orang hak khabar tu siapa? Syafiq. Okey, Syafiq tu maqbulur riwayah ke tak? Yang pertama Syafiq tadi. Islam ke tak dia? Islam. Islam ke tak? Islam. Gila ke berakal? Berakal. Menjaga kata gila. Berakal. Kanak-kanak ke balik dah? Balik dah. Dia fasik ke tak? Tak fasik. Geng mu. Baik. Dia memang tak fasik. Okey, jadi dia maqbulu ar-riwayah. Okey, dia maqbulu riwayah. Lepas tu kena tengok. Dia saat ni tahu hukum hakam taharah ke tak? Katakanlah dia tak tahu hukum hakam taharah. Maka Amin tak boleh lagi pegang perkataan dia, melainkan dia kena khabar. Khabar dia? Sebab. Apa dia sebab? Sebab apa nak mutanajis? Sebab dia. Oh, dia kata tadi yo. Amir celuk dalam. Itu betul ke tak? Tak betul. Celuk tangan tak mutanajis. Faham tak lagi? Dia kena nyatakan sebab. Dia khabar tadi tu jatuh tak cicok. Sampai buang dah. Baru dia terima. Jadi Amin kalau nak guna air tu untuk berwuduk boleh ke tak? Tak boleh. Kalau dia guna ke tak, dia guna juga sah ke tak? Tak sah. Faham tak? Faham? Okey. Satu. Yang kedua. Kita buat contoh lain. Saat ni Amin dengan Syafiq. Ni Mi. Mi dengan Aimang. Mi nak mandi wajib. Korek mandi wajib. Mi nak mandi wajib. Aimang kata, Mi, orang dia air tau, sebelum dia. Mi kata, nak mandi lah. Aimang kata, dah mandi mana? Mandi wajib ke tak? Mandi wajib je. Air tu mutanajis tau. Okey. Mi pun tengok, Aimang saat ni tu, tahu tak hukum hakam taharah? Hukum hakam najis dia tahu tak? Oh, dia tahu. Kalau dia tahu, kena tengok pula selagi. Mazhab dia dengan mazhab ni sama tak? Faham? Sama. Maka Mi kena terima apa yang dia khabar. Tak boleh dah guna itu walaupun dia tidak menyatakan sebab.
Apatah lagi kalau dia menyatakan sebab. Sekarang ni faqih ni dia tidak menyatakan sebab. Jelas tak? Faham lagi? Okey, kita baca sekali lagi. Walau akhbarahu bitanajjusihi maqbulur riwayah. Sekiranya mencerita akan seseorang dengan tanajusnya air, dengan jadi najisnya air mutlak. Siapa yang mencerita maqbulur riwayah fa'il. Orang yang diterima periwayatannya. Lepas tu wa bayyana sabab, serta dia menjelaskan sebab. Maka kena pegang. Ataupun kalau dia tidak menjelaskan sebab, au kana, maksudnya au lam yubayyinis sabab, tapi wa kana faqihan. Itu maksudnya. Ataupun dia tidak menyatakan sebab, tetapi dia orang yang faqih. Faqih di sini bukan mesti alim fiqh. Faqih di sini maksudnya adalah orang yang mengetahui hukum hakam taharah, hukum hakam najis. Boleh? Faqih ni muwafiqan. Apa ni muwafiqan? Yang sama dengan mazhab orang yang dia khabar. Jelas? Faham tak lagi? Ketika tu jawab bagi lau i'tamadah. Dia kena i'timad, kena pegang perkataan cerita orang saat ni, orang maqbulur riwayah saat ni. Jelas ha? Okey, habis. Seterusnya kata dia wa yahillu isti'malu kulli ina'in tahirin illa dhahaban wa fiddah fayahrum. Dan halal. Halal ni maksudnya boleh. Halal, tidak haram. Halal, maksud lawang dia benda haram. Tidak haram, halal. Isti'mal menggunakan kulli ina, setiap bekas tahirin yang suci. Apa jua jenis bekas yang suci boleh kita guna. Jadi kalau orang tanya, bekas ni boleh guna tak? Kita tanya suci ke tak? Suci boleh guna. Bekas buat daripada kayu ni boleh guna tak? Kita tanya suci ke tak? Suci boleh guna. Setiap bekas yang suci boleh guna. Asal penggunaan bekas yang suci adalah harus. Melainkan, baru tak boleh guna. Melainkan, zahaban illa ina'a zahabin. Melainkan bekas emas. Wa fiddatan wa ina'a fiddah. Dan bekas perak. Bekas emas, bekas perak tak boleh. Bekas lain gunalah nak guna lagu banding pun. Tak boleh di sini bukan hanya khusus untuk orang lelaki. Orang lelaki dan orang puang tak boleh berlaku. Dia perhiasan, pakaian, perhiasan gelang, rata, cicing yang diperbuat daripada emas, hak tu tidak boleh kepada lelaki saja, orang puang boleh. Nampak? Tapi bekas emas, bekas perak, orang lelaki dengan orang puang sama. Jelas? Nampak lagi? Kenapa tak boleh? Jawapannya sebab syarak yang mengharamkan, syarak yang larang. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Janganlah minum dalam bekas-bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, dan jangan kamu makan menggunakan pinggang daripada keduanya, kerana emas dan perak bekas tersebut adalah untuk mereka itu orang kafir di atas dunia dan untuk kamu di negeri akhirat. Masalah kan? Okay, habis. Illa dhahaban wa fiddah fayahrum, maka haram. Haram menggunakan bekas daripada keduanya. Sama ada menggunakan untuk berwudu, untuk makan, untuk minum dan penggunaan-penggunaan yang lain. Dan kalau sipang saja, sipang tak guna pun sipang. Tak boleh juga mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada pandangan yang kedua mengatakan boleh. Wa kadza ittikhaduhu fil asah, dan seperti ini ittikhaduhu, menjadikannya, menyimpangnya, mengambilnya fil asah, mengikut kaul yang asah. Okey, jelas Katakanlah mi pergi cari daun kayu kambing dalam hutang tu.
tiba-tiba jumpa payang komini dulu. Kawasan ni kawasan komini ya. Payang komini dulu. Komini kafe harbi ya dulu. Kafe harbi ya. Barang dia. Jumpa barang komini dulu. Baik. Tu dipanggil dia. Dia cakap kita harta karun kan. Dalam bahasa kita dipanggil dia rikaz. Okey, mi jumpa. Jadi apabila jumpa payang mahal. Buat balik tu. Kelak lagi payang. Sok-sok. Dia basuh-basuh. Comel lepai. Cek-cek emas. 3 kilo. Senyap je. Faham ke dia seorang. Contoh je. Walau-lok je. Bukan sungguh. Dengung seorang kawan ni kan. Contoh. Baik, bekah. Boleh tak minat iqtina, nak simpang? Tak boleh. Mesti kena benda pecahkan. Faham? Mesti kena pecahkan. Buat gelang pun apa, buat rata pun apa. Buat rata banyak, buat jokong pun apa. Jokong mah, ataupun buat gelang, buat rata. Dan nak wisapa dah kira, wisapa pun simpang dulu pun apa. Faham? Cuma kalau simpang kena bayar zakat. Baik. Pergi ke mok lah. So mok pakai banyak. Biar lenguh tangan mok. Okey, wa yahillul mumawwahu fil asah. Dan halal al mumawwah fil asah. Okey, sekarang ni kita ada bekas emas dan bekas perak. Hak tu hukum dia adalah haram. Menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, hukum dia adalah haram. Jadi apabila kita bincang berkenaan dengan penggunaan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, hukum dia adalah haram. Maka dia akan timbul beberapa persoalan yang berkait dengan apa yang kita bincangkan. Antaranya adalah bekas ni bukanlah diperbuat daripada emas dan perak. Bekas ni diperbuat daripada bahan logam selain daripada emas perak. Tembaga ke, besi ke. Tapi disadurkan dia dengan emas. Maksudnya ambil emas, sadurkan dia. Faham? Disaluti dengan emas. Ke tidak? Sadur ke tidak? Salur. Disaluk ke tidak? Ke tak kerti? Disaluk dengan emas. Boleh tak kita guna? Sekarang ni bekas tu bukan emas. Cuma hanya di tepek emas je. Boleh tak guna? Jelas tak? Baik. Kata ulama, mazhab Imam Syafi'i, kena tengok. Bukan kata tak boleh, bukan kata boleh. Nak kata tak boleh, maksudnya kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Boleh bila, tak boleh bila, kena tengok. Tengok apa dia. Kalau hak yang kita saluk mah, benda hak yang kita saluk sekali tu banyak. Ada air dia, kalau kita letak di atas api, kita dapat keluarkan balik jiring emas tersebut. Dah rayak banyak je. Maka ketika itu tidak boleh guna. Sebab ada jiring emas di sini. Tapi kalau sikit lagu mana, letak atas api pun dia tidak akan keluar dah jiring emas. Sebab sikit sangat, maka dia tidak haram. Faham? Jelas tak? Sebab tidak ada ain emas. Sebab itulah dikatakan wa yahillul mumawwahu fil asah, dan halal al mumawwah, bekas yang dilapisi ataupun yang disaduri, fil asah, dilapisi, disaduri, disaluti, mengikut kaul yang asah. Halal. Tapi macam kita letak syarat tadi ya, bukan halal secara mutlak. Kalau dia letakkan di atas api, tidak ada ain mas yang dapat diambil, maka hukum dia adalah halal. Dah kita duk cerita bekas mah, bekas perak, barang mahal. Tapi ada juga barang mahal, bekas mahal, tapi bukan daripada emas dan perak, daripada permata sebagai contoh. Adakah dia mengambil hukum yang sama dengan emas perak? Kata ulama tidak. Wan nafisu kayaqutin fil azhar. Wan nafisu ataf pada al mumawwah. Dan bekas yang berharga halal.
Kita pakai wan nafisu atas pada al-mumawwah. Takdir kalam semula wa yahillun nafisu kayaqutin fil azhar. Halal bekas yang berharga seperti yakut, permata yakut, batu yakut, fil azhar mengikut kaul ataupun pandangan al-azhar. Jelas tak? Jelas ha? Okey. Kita saat ni kita start dalam pukul 10.20 ni. Kita start lewat dah. Jadi kita tinggal lagi dalam 16 berapa minit lagi tinggal? 6 minit lagi kan? Kita berhenti dalam pukul 10.20. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. InsyaAllah kita sambung semula pada minggu akan datang. Lepas tu kita ada soalan. Soalannya adalah mana saat ni? Mana? Ketika mencedok gula dengan sudu ke dalam cawang teh tiba-tiba didapati seekor semut yang telah mati di permukaan air. Ia mungkin tersembunyi dalam gula ketika kita meletakkan gula dalam cawang tersebut. Apakah hukum air tersebut dalam keadaan ia terhasil daripada perbuatan kita? Okey. Dia sekarang ni binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Kalau jatuh ke dalam air yang sedikit. Bukan. Silap. Kalau jatuh ke dalam air, apa air yang sedikit lah. Kalau air yang banyak tak apalah. Itu masalah lain. Jatuh ke dalam air yang sedikit. Maka bangkai binatang tersebut, sekali bangkai binatang najis. Bangkai najis. Tapi kalau binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, maka ia dimaafkan. Kalau ia jatuh ke dalam air yang sedikit, ia tidak menajiskan air tersebut. Tapi dengan berapa syarat? Dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, bukan dengan perbuatan kita. Syarat yang kedua benda? Dia tidak merubahkan sifat air. Okey, sekarang ni, dia buat air teh. Dia tok air dalam, lepas tu dia pun ambil sudu, dia ambil gula, tok dalam. Okey, boleh faham? Dia ambil gula, tok dalam. Tiba-tiba tengok ada semut. Ada semut. Ada kemungkinan semut saat itu masuk, dia letak. Sebab dia katakan ia mungkin tersembunyi dalam gula. Okey, mungkin. Yakin ke tak? Tak. Dan mungkin, kalau perkataan mungkin sekali dengan semut, dan mungkin duduk dalam dah. Ada tak mungkin semut duduk dalam gelas dah? Ada. Jadi apabila ada kemungkinan, bermakna dia tidak yakin dia yang meletakkan semut di dalam cawang tersebut. Maka hukum dia adalah air tersebut masih lagi dihukumkan suci. Faham? Air tersebut masih lagi dihukumkan suci. Jelas? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya dia tengok dalam gelas tadi tu memang tak ada semut. Masa dia ambil sudu tu, dia tengok semut ada dalam sudu. Mapuh dah semut tu. Mapuh dah. Dia pun pisah juga pergi letak dalam. Maka itu bertukar menjadi mutanajis kerana dia letak. Faham? Berapa dah? Yang ketiga, dia ambil sudu, kita kabur mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Kita tidak bincang mengikut kaedah mazhab lain. Kita cerita mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Baik. Daripada pengajian kitab Minhajul Talibin. Yang ketiganya, dia ambil gula, dalam gelas memang dia tak nampak ada semut. Dia ambil gula, dia tak nampak pun ada semut, dia pun pergi letak dalam. Tiba-tiba tengok ada semut. Nah. Adakah semut saat ni tu menajiskan air ataupun tidak? Dia berkata molek ketika dia letak gula dalam air, dia letak gula dalam air saat ni. Adakah sengaja dia nak letak semut dalam tu? Tak. Tapi semut jatuh dalam tu dipanggil bitasabbub. Kita ada bil mubasyarah, lepas tu kita ada benda bitasabbub. Apa maksud mubasyarah?
Dia memang sengaja untuk letak semut. Bitasabuk, maksud dia bitasabuk dengan sebab. Maksudnya tujuan dia bukan untuk letakkan semut dalam. Tapi apa yang letak gula, tujuan nak letak gula tapi tak sedar semut ada. Faham? Maka ia masih lagi dimaafkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Maksudnya air tersebut masih lagi dihukumkan suci. Wallahu a'lam. Okey, Abi. Nak tanya, berdasarkan beberapa hadis dhaif, ada sahabat perempuan Nabi yang minum air kencing Nabi. Apakah hukumnya? Jazakumullah. Baik. Masalah ni anda tak jawab malam ni lah. Kita jawab pada minggu akan datang sebab anda kena kaji. Bukan semua benda kita tahu. Hak yang kita tahu hanya sedikit sahaja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan kepada kamu ilmu pengetahuan melainkan hanya sedikit saja. InsyaAllah kita kaji semula dan kita jawab pada minggu akan datang. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pengajian talaki kita pada malam ini. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam ini, ada satu pengumuman, iaitu insya-Allah daurah kitab ataupun bacaan kitab As-Sawabiq wal Mutawayyirah dalam bab tarbiyah pada hari Sabtu malam Ahad, iaitu bersama dengan Ustaz Muhammad Mahyudin bin Yusuf, iaitu siri yang ke-8 insya-Allah. Dan siri yang ke-8 ni iaitu penutup bagi kitab ni insya-Allah. Jadi satu lagi, majlis dan penganjur mengucapkan tahniah kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Usama Muhammad Anafiah bin Haji Hussein atas lantikan sebagai panel klinik fatwa Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Tahniah Ustaz. Jazakumullah khairan. Da'watukum. No. Jadi sebagaimana yang saya maklum dagu, malam esok kita tak ada kelas sebab Ustaz ada urusan. InsyaAllah kita akan sambung siri yang ke-6 pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi sekadar itu saja pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Sekali lagi saya maklum, jika sekiranya ada apa-apa soalan yang tak faham berkaitan dengan kuliah kita ni, boleh PM admin group ataupun boleh komen di bawah ni. Tapi nak senang PM admin group WhatsApp insya-Allah. Jadi sekali lagi jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang join dan juga yang share pada malam ni. Moga-moga mendapat manfaat dunia akhirat insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian Terengganu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan kerana adil